Salam sejahtera semua, harap semuanya sihat. Baiklah, cikgu akan teruskan PMP kita kepada tajuk 2.5 reka bentuk aquaponik. Untuk 2.3 dan 2.4 kita skip dulu, nanti buka sekolah baru kita belajarlah. Kamu boleh buka buku teks kamu muka surat 116 untuk tajuk 2.5 reka bentuk aquaponik. Okey, kita akan belajar tentang yang pertama 2.5.1 maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Di tingkatan 1 kita dah belajar fertigasi, macam mana tanaman fertigasi atau sistem fertigasi dihasilkan. Di tingkatan 2 ini kita buat pula aquaponik. Aquaponik ni dia melibatkan tanaman di bahagian atas dan ternakan ikan di bahagian bawah dia tu. Okey, jadi kita nak yang pertama untuk 2.5.1 maksud aquaponik. Aquaponik adalah teknologi pertanian yang menggabungkan aquakultur dengan aktiviti hidroponik dalam satu pusingan air. Maksudnya ada aquakultur, aktiviti ternakan ikan, dan ada hidroponik, iaitu menanam tanaman tanpa media tanah. Jadi apa yang ada dalam aquaponik ini, unsur yang penting dalam aquaponik ini ada 3 unsur yang penting lah. Yang pertama, ikan. Apa fungsi ikan? Ikan mengeluarkan sisa makanan yang mengandungi amonia dan kotoran bagi tanaman. Jadi bila ikan tu dia mengeluarkan najis lah. Najis dia mengandungi amonia. Okey. Kemudian ada bakteria, unsur bakteria menapis dan mengubah amonia tadi menjadi amonia daripada ikan menjadi nitrat dan zat yang berfungsi sebagai baja. Baja bagi apa? Bagi tanaman lah. Okey, dan tanaman dia menyalurkan oksigen dan air yang bebas amonia yang diperlukan oleh ikan. Jadi ketiga-tiga unsur ni penting dalam aquaponik. Kalau tak ada satu tak boleh tak jadi aquaponik lah. Okey, jadi kita tengok pula tujuan aquaponik. Apa tujuan aquaponik? Dalam buku teks kamu ada dalam kita tengok muka surat 119 dalam kamu punya buku teks lah. Okey, tujuan yang pertama mengekalkan kualiti air. Okey, mengekalkan kualiti air maksudnya air tu sentiasa bersih lah. Yang kedua, mengurangkan kadar amonia. Kalau amonia terlebih dia akan jadi racun lah. Okey, haiwan tadi akan mati. Menjimatkan ruang. Kalau kita tak ada tanah, tak ada masalah. Kita boleh tanam. Kita boleh tanam sayur lagi. Sebab kita boleh guna sistem aquaponik. Dalam rumah pun boleh buat. Dalam kawasan rumah, dalam bangunan pun boleh buat. Dan yang keempat, menghasilkan 2 jenis makanan serentak, iaitu tumbuhan dan ikan tadi. Okey. Yang kedua, kita nak tahu tentang sistem kitaran aquaponik. Sistem kitaran aquaponik ialah sistem pengaliran air dari kolam ikan ke media penanaman dan air akan dikitar semula ke dalam kolam. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, daripada kolam ikan akan naik pergi ke tangki bekas tanaman. Okey, bekas tanaman kemudian akan turun balik pergi ke kolam ikan. Itu sistem kitaran aquaponik dalam satu pusingan air itu. C pula kita nak tengok aquaponik secara takungan dan kitaran. Buku teks muka surat 120. Tengok buku teks muka surat 120. Okey. Yang pertama,
aquaponik secara takungan, menggunakan kolam, tangki atau bekas yang sama untuk ikan dan tanaman. Okey, kalau tengok dalam gambar ni, tanaman duduk di atas, ikan duduk di bawah. Gunakan satu tangki saja atau satu akuarium saja, satu bekas saja bagi tanaman dan ikan tadi. Okey, manakala kalau aquaponik secara kitaran menggunakan dua bekas tangki, iaitu tangki ikan dekat atas, tangki ikan dekat bawah dan bekas tanaman secara berasingan. Dia ada dua lah, maksudnya bekas dan tangki. Bekas tanaman duduk kat atas, tangki ikan duduk di bawah. Okey. Dan yang keempat iaitu D. D, buka buku teks muka surat 121. Reka bentuk sistem aquaponik. Okey, kita akan belajar beberapa reka bentuk sistem aquaponik. Okey. Kalau ikut yang ni pun ada projek lah. Kamu boleh pilih nak buat sistem yang mana satu. Yang pertama, sistem raft. Sistem raft, tanaman diletakkan terus di atas permukaan air sehingga akar terendam di dalam air. Contoh gambar macam ni lah. Ni tangki ikan. Atas tu terus diletak tanaman lah. Lepas tu, reka bentuk yang kedua. Model aquaponik yang kedua. Sistem ebb and flow. Dikenali sebagai sistem pasang surut. Sistem ini berfungsi dengan menggunakan loceng chiffon. Okey, loceng chiffon ni maksudnya dia mengalirkan air dari media penanaman apabila air sudah memenuhi media penanaman. Okey, kita tengok tangki ikan ni. Okey, ni tangki ikan. Lepas tu ada digunakan loceng chiffon kat sini. Mengalirkan air dari media penanaman. Ini dia loceng chiffon kita panggil. Okey, maksudnya air akan dipam naik ke atas. Lepas tu bila bekas tanaman dah penuh, dia akan turun ke bawah. Okey, bila disurut dia akan naik balik. Tu kita panggil sistem pasang surut. Okey, kemudian model sistem aquaponik yang ketiga itu sistem NFT. Okey, sistem ini hampir sama dengan sistem raft, tidak menggunakan media penanaman dan akarnya menyentuh lapisan air yang mengalir. Tak ada tanah apa, tak ada. Dia guna bekas tanaman saja. Kalau tengok akar ni dia mencecah kena air lah, akan menyentuh lapisan air. Okey, air yang mengalir tidak boleh bertakung dan mengalir dengan cepat. Naik terus turun balik. Naik turun balik. Dia tak macam sistem ebb and flow tadi. Dia penuh dulu, dia takung dulu, lepas tu dah penuh baru dia turun. Macam tu. Yang ni dia terus turun lah. Okey, sebab dia tidak bertakung, tidak boleh bertakung. Okey, kita buat perbandingan 3 sistem aquaponik tadi. Yang pertama raft, lepas tu ebb and flow dan 3 NFT. Kita tengok ciri-ciri dia, iaitu penambahan jisim tumbuhan. Untuk raft 2, untuk ebb and flow 3, untuk NFT 1. Jadi yang baiknya, yang bagusnya sistem aquaponik ebb and flow lah. Okey, maksudnya jisim tu dia ukur lah. Maksudnya dia membesar lah dengan cepat lah untuk sistem aquaponik ebb and flow. Kemudian ciri yang kedua, pertumbuhan bebas tumbuhan. Raft 2, ebb and flow 3, NFT 2. Jadi ebb and flow masih lagi bagus lah. Dan oksigen terlarut penggantian air kekondaksian, ciri yang 3. Raft hampir sama, hampir sama, hampir sama. Jadi semua sistem aquaponik hampir sama. Okey, lepas tu ciri-ciri yang keempat, ikan, nisbah penukaran makanan, kadar pertumbuhan tertentu pun semua hampir sama. Raft hampir sama, ebb and flow sama, NFT pun sama. Jadi kalau kita tengok pada ketiga-tiga sistem aquaponik ni, ebb and flow lebih baik lah daripada dua sistem aquaponik itu raft dengan NFT dari segi pertumbuhan
tumbuhan tersebut. Okey, kemudian kita pergi satu lagi topik dalam reka bentuk aquaponik 2.5.2, kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Okey, sistem aquaponik RAF apa kelebihan dia? Yang ni kamu buat dalam bentuk jadual lah, senang nak buat pembandingan. Okey, dalam buku teks kamu pun dibuat pembandingan juga. Muka surat 1, 2, 3. Okey, untuk RAF, kelebihan dia akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air. Tanaman tumbuh cepat. Produktiviti sistem lebih tinggi. Kelemahan dia terdedah dengan serangan bakteria. Akar mudah reput sebab akar tadi dia terendam dalam takungan air. Manakala sistem aquaponik yang kedua, ebb and flow, kelebihan dia biji benih boleh ditanam terus pada media penanaman. Jadi kita tak perlu nak tunas dia dululah. Kita terus letak biji tanaman, biji benih tanaman. Okey, biji dia tu kita terus letak dalam media penanaman. Kita tak perlu nak buat benih dia dulu ke. Kelemahan dia memerlukan bekalan elektrik secara berterusan. Sebab dia pakai water pump, dia pakai loceng chiffon tadi. Penekanan dalam penyelenggaraan loceng chiffon kena selalu buat maintenance lah. Untuk loceng chiffon, takut loceng chiffon rosak, takut air bertakung di dalam bekas tanaman. Kalau loceng chiffon rosak, air akan bertakung dalam bekas tanaman menyebabkan tumbuhan tadi rosak lah. Okey, kemudian sistem aquaponik NFT, kelebihan dia menggunakan kuantiti air yang sedikit. Pump yang kecil digunakan sebab air naik terus turun. Air naik dalam bekas tanaman terus turun dalam tangki ikan. Kelemahan memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman tidak mampu menapis. Penyemaian benih tidak dapat dilakukan secara terus. Maksudnya kita perlu semai dulu benih di luar. Bila dah jadi anak benih tu, baru kita masukkan dalam bekas tanaman. Okey. Okey, satu lagi kita akan masuk 2.5.3 iaitu mengenal pasti komponen aquaponik. Boleh tengok buku teks kamu muka surat 1, 2, 4. Dalam sebuah sistem aquaponik terdapat beberapa komponen penting yang perlu diketahui sebelum membina aquaponik. Komponen utama yang diperlukan ialah tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pump air dan penapis. Maksudnya kalau kita nak buat sistem aquaponik ni, kita kena prepare dululah. Komponen utama ni kita kena cari dulu. Dapatkan dekat kedai ikan lah. Okey, yang pertama kita tengok tangki ikan. Ataupun boleh guna akuarium. Okey, tengok dalam gambar ni tangki ikan. Atau kamu boleh guna akuarium saja. Okey. Tangki berfungsi sebagai tempat untuk memelihara ikan. Jenis tangki yang digunakan ialah kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Saiz tangki yang dipilih mestilah bersesuaian dengan saiz atau jumlah tanaman. Kalau nak buat kecil-kecilan, guna saiz kecil sajalah. Kalau nak buat besar-besaran, nak jual tumbuhan tersebut, guna saiz yang besar. Okey, yang kedua, perlu ada bekas tanaman, tempat untuk menanam tanaman. Boleh buat sendiri atau beli yang dah siap. Okey, kalau nak buat sendiri boleh guna pipe. Modified lah. Okey, buat ubah sesuai. Yang ketiga, mesti kena tahu media tanaman Media tanaman yang sesuai dengan kita punya sistem aquaponik. Yang pertama, batu kerikil, hydroton, rock wool, kokopit, perlit ni semua dah belajar di tingkatan 1. Okey, sekam sabut kelapa, sekam padi Okey, digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Agar tanaman tadi dapat tumbuh dengan segar. Okey, kita letak dalam bekas tanaman. Perlu mempunyai ruang udara yang baik serta berdaya tahan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Kemudian nak buat sistem aquaponik perlu ada sistem perpaipan. Sistem perpaipan digunakan untuk melengkapkan kitaran dalam sistem aquaponik. Pipe digunakan untuk menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman dan menyalurkannya semula kepada tangki ikan tersebut. Jadi pipe pun penting lah
Kalau tak ada pipe, macam mana air nak pergi ke bekas tanaman dan nak turun balik ke dalam tangki ikan. Okey, ini contoh-contoh pipe lah. Bahan-bahan penyambungan pipe. Siku 90 darjah pengecil, ada palam, gromit, T sama, siku 90 darjah sama, siku 90 darjah. Okey, kena tengok kesesuaian lah. Bentuk pipe kita macam mana. Palam, T sama, T pengecil lah. Ini contoh-contoh lah, cikgu bagi gambar lah. Okey, kemudian yang kelima, komponen yang kelima perlu ada pump air. Pump air, water pump digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. Sebab air tadi nak naik ke atas. Kalau kita tak guna water pump ni, dia takkan naik. Dia takkan naik sendiri. Jadi kena guna water pump. Pemilihan pump ini adalah mengikut kesesuaian saiz tangki atau bekas tanaman. Kalau saiz tangki yang besar, kita kena guna water pump yang berkuasa tinggi lah sikit. Kalau aquarium kita kecil, guna water pump yang dia punya watt dia kecil lah. Okay. Kemudian yang keenam, penapis. Penapis mekanikal menyingkirkan pepejal. Pepejal maksudnya yang kasar-kasar tu. Penapis biologi menukarkan arah air. Penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang baik serta mengelakkan pump daripada tersumbat. Jadi penting juga penapis lah supaya pump, water pump tadi tak rosak. Okay. Jadi setakat ini dulu. Nanti cikgu buat sambungan lah. Okay. Jadi dah habis ni, dah faham. Baca buku teks kamu, bagi faham. Kemudian cikgu nak kamu buat buku aktiviti kamu 2.51, 2.52 dan 2.53. Okey? Baik, itu saja. Terima kasih.